Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na wa iyyakum bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, fasal, ini suatu fasal. Fasal maknanya ceraian pada menyatakan kaifiat sembahyang dan rukunnya dan segala sunatnya. Jadi sekarang kita masuk pula cara melaksanakan sembahyang. Bagi orang yang baru nak mendalami ilmu agama molek ni, nak start bab sembahyang, kerana kalau kita tidak faham bab sembahyang, mungkin kita akan buat salah. Bila salah tu jadi rosak sembahyang. Sedangkan sembahyang yang paling penting. Sehingga kan kalau maknanya kita ada segala ibadat yang lain tapi sembahyang je rosak, maka ibadat lain tidak diambil kira. Itu makna pentingnya belajar bab sembahyang. Ketahui olehmu hai talib, dia kata hendaklah kamu tahu, yakni wajiblah kamu tahu, hai talib. Hai ni panggilan lembut, dibaca bari datah. Hai. Kalau kerah orang tu degil, hai pun tak jadi apa, dia bari bawah. Hey. Jadi hey kerah hari. Talib ni mana orang yang nak mencari kebahagiaan dan kemenangan di akhirat. Memang kita nak menang akhirat. Atas dunia kita nak menang kau. Hari ni perang hari ni. Berperang hari ni antara yang hak dan yang batil. Menang belum tentu benar, kalah belum tentu batil. Dia gitu. Dan yang menentukan dasar perjuangan. Kalau kerana Allah, maka kalah pun masuk syurga. Kalau kerana dunia, menang masuk neraka. Gitulah. Pahala tak ada. Nabi kabarkan, faman kana hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Siapa yang perjuangan ni, hijrah tu perjuangan. Siapa yang bersusah payah berpindah randah daripada Mekah ke Madinah kerana Allah dan Rasul, maka dia dapat ganjaran di sisi Allah dan Rasul. Jadi memang kita nak menang. Mudah-mudahan Tuhan beri kemenangan. Tapi kalau kalah, kita menang dah. Nampak? Kena faham. Wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Siapa yang duduk taat ke Allah, taat ke Rasul, dia telah pun menang. Tuhan tak kata faqad yafuzu. Tuhan kata faqad faza. Faza ni fi'il madi, kalimatun dalat ala maknan madha. Kalimah yang menunjukkan telah pun berlaku perkara tu. Siapa yang buat sesuatu benda, tak kira lah dalam kehidupan dia, kerana patuh Allah Rasul, faqad faza, sungguh dia telah menang dah. Tak ngundi pergi menang dah. Tu betul tak? Tak apa kan? Takut kalah esok muka macam agak skuter muka. Mana kalau menang dah kan? Tu awak selek je. Jadi kita nak kemenangan yang paling besar akhirat. Kalau mu nak, wajib mu kena tahu bahawasanya kaifiat sembahyang itu bila selesai daripada bang dan iqamah, maka sunat mengatur lafaz niat dengan lidahnya. Maka jika sembahyang zuhur, demikianlah lafaz niatnya, usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin adaan lillahi ta'ala. Artinya aku sembahyangkan fardu zuhur 4 rakaat tunai kerana Allah Ta'ala.
Dan jika semayang itu qada, maka disebut akan ganti adaan itu qadaan. Dan jika imam, maka ditambahi di bawah lafaz adaan itu imama, maknanya sebagai imam. Dan jika makmum, maka ditambahi di bawah lafaz adaan itu makmum. Demikianlah kiaskan sepada semayang maghrib dan isyak dan subuh. Dan jika ada semayang itu fardu asar, demikian lafaz niatnya usalli fardal asri arba'a raka'atin adaan lillahi ta'ala. Artinya aku semayangkan fardu asar 4 rakaat tunai kerana Allah Ta'ala. Dan jika ada semayang itu fardu maghrib, demikian lafaz niatnya usalli fardal maghribi salasa raka'atin adaan lillahi ta'ala. Artinya aku semayangkan fardu maghrib 3 rakaat tunai kerana Allah Ta'ala. Dan jika ada semayang itu fardu isyak, demikianlah lafaz niatnya usalli fardal isya'i arba'a raka'atin adaan lillahi ta'ala. Artinya aku semayangkan fardu isyak 4 rakaat tunai kerana Allah Ta'ala. Dan jika ada semayang itu fardu subuh, demikianlah lafaz niatnya usalli fardhu subhi raka'ataini adaan lillahi ta'ala. Artinya aku semayangkan fardu subuh 2 rakaat tunai kerana Allah Ta'ala. Maka fardu takbiratul ihram seperti muqaranahkan dia mula-mula daripada alif Allah hingga ra kepada akbar. Baik. Rukun di antara rukun-rukun semayang yang mula-mulanya iaitulah niat. Dalam mana-mana hadis pun tak sebut bahawasanya niat itu rukun sembahyang. Carilah tak berjumpa. Yang ada kita jumpanya Nabi sebut dalam hadis innamal a'malu binniyat. Hanya sahaja amalan-amalan itu dengan niat. Jadi ulama-ulama dia gali hadis ni. Gali ni maknanya melihat yang tersirat. Bukan saja yang tersurat, untuk mencungkil hukum supaya diamalkan oleh masyarakat. Maka terhasillah suatu ijtihad, maknanya niat adalah rukun sembahyang. Jadi niat rukun sembahyang. Makna rukun ni ma yatawaqqafu alaihi sihhatus syai' wa kana juz'an minhu. Tu rukun. Perkara yang terhenti ada dia baru sah satu-satu benda dan dia termasuk di dalam perkara itu. Kalau orang ngaji usul fiqh, tu makna rukun. Jadi tak ada niat maka tak sah sembahyang. Tapi kalau kita nak cari hadis, Nabi kata bermula rukun sembahyang itu 13 perkara, tak jumpa. Bermula niat itu rukun sembahyang, tak ada hadis. Dah ni yang dia susung ni 13 perkara lah, niat lah, qiyam. Ulama ambil daripada hadis mengikut pandangan masing-masing. Kerana itu berlaku khilaf. Bila berlaku khilaf jadi rahmat bagi kita. Kita tak pandai nak bergula, tak pandai nak goreng, pergi makan sudah jamuan. So cakap banyak. Tak usah pergi main belakang kat orang tukang masak. Kita bagian depan makan sudah. Sudah makan, salam 5 ya tembak. Jadi tukang masak, dia tukang masak. Gitu juga ulama-ulama, dia ni macam tukang masak lah. Dia menggali hadis, menggali ayat, mengeluarkan fatwa dan hukum, tinggal kepada kita. Kita rasa senang nak ikut pandangan dia, kita ikut. Faham lagi? Kemudian bila kita kata usalli sebelum takbir, hak tu bukan rukun sembahyang. Hak tu bukan syarat sembahyang. Yang tak ada tak boleh ni niat. Niat hak dalam takbir. Hak tu kena niat. Maknanya di sisi di sisi jumhur ulama, siapa yang sembahyang tanpa niat maka sembahyangnya tidak sah. Tapi hak usalli tu dia bukan rukun. Faham lagi? Masa kita berdiri yang usalli fardal maghribi salasa raka'atin, hak tu bukan rukun. Hak tu panggil at-talaffuzu bin niyah. Kita lapahkan pada mulut. Hukumnya kata setengah ulama fiqh mazhab Syafi'i sunat. Dalam mazhab lain kata tak sunat. Jadi tak payah balah. Kalau kita nak kata usalli, kata usalli. Tambah kata sudah. Rukun sembahyang niat hak dalam. Kalau kita tak kata usalli, kita niat saja. Ada orang sebelah kita diusalli, tak payah marah. Kalau kita marah tak betul. Pasal dia kata tu ada pendapat ulama. Jadi benda khilaf tak usah larang. Dia hak kita nak mencegah kemungkaran ni, bukan mana-mana kita amal makruf nahi mungkar. Perkara itu mestilah perkara yang ijma' ulama
haram pada syarak. Baru sah an-nahyu anil munkar. Kalau benda khilafiyah tak boleh kita nak ekal orang. Faham? Jadi tak payah balah usolli ni. Usolli ni dalam mazhab Syafi'i pun ada beberapa pendapat. Ulama dulu-dulu hak terkenal dulu-dulu zaman Imam Syafi'i, zaman Imam Muzani, tak ada sebut bab usolli hak di lidah ni. Ulama-ulama Syafi'i hak kediang saja. Takut orang payah nak niat, maka kata dulu. Kalau kita kata dulu, bila kita akad habis mudah ingat. Kita kata dulu di mulut, aku sembahyang fardu maghrib 3 rakaat kerana Allah Ta'ala. Kita pun akad sekali Allah, dia akan mari hak apa yang kita baru ucap. Sebab fitrah manusia, bila kita baru ucap satu-satu benda, kita mudah ingat. Faham? Mu kata benda saat ni, dah aku nak khabar orang ni kena jumpa JKK. Gitu. Mudah khabar. Tapi kalau kata mu kata benda mari masa pukul 4 petang, kita boleh jawab. Masih mana? Mari pukul 4 petang ada mula mu kata benda. Kemarin masih ada. Benda hak kita kata lama dah payah nak ingat. Tapi kita baru kata mudah ingat. Faham lagi? Sebab hati kita ni dia macam ke amplifier, dia ada echo. Tiap-tiap yang kita lapah, dia akan main dalam hati sekejap. Kita lapah benda lain pula, dia akan main benda tu pula. Hak tadi tak main dah. Faham lagi? Ada echo. Echo ni maknanya echo suara. Macam kita pergi kat gaung kan, pergi biga jurang, biga lembah, biga gaung. Kita laung kuat. Amno. Ada echo. Faham tak? Jangan suka. Buat contoh. Jadi kalau kita baru kata masa berdiri, aku sembahyang fardu maghrib Allah, dia marilah dalam hati. Tu panggil echo. Mudahlah. Faham lagi? Jadi orang yang tak mahu kata usolli, nak pakai niat saja, ada masalah. Balah apa? Ini tak balah bak talqin, bak ngaji kubur bodoh punya ustaz. Tak. Padahal ulama kata khilafiyah. Asal balah. Mu nak ngaji kubur ngaji, ada ulama kata siapa. Dan mu tak mau ngaji sudah kubur pak mu. Tak sama orang ngaji kubur pak dia. Pasal apa? Hak dia buat tu ada ulama kata boleh. Yang kita nak marah ni ulama kata tak boleh. Dia congek mutu tak kubur. Baru tak ada khilaf. Baru nak marah. Itu lapah niat dia panggil. Niat hak dalam hati tu. Masa kita takbiratul ihram. Baik. Dia kata situ, maka fardu takbir ihram seperti muqaranahkan dia niat bermula daripada alif Allah hingga ra akbar. Jadi masanya tempat mana kita nak niat? Niat itu di dalam takbir. Ini juga ijtihad ulama. Dalam bab niat berlaku dua mazhab, dua pandangan yang terkenal. Yang pertama, mazhab Syafi'i dan mazhab Maliki mengatakan niat itu wajib di dalam takbir. Yang kedua, mazhab Hanafi dengan mazhab Hanbali, dia kata niat itu wajib juga, tetapi dulu sebelum takbir. Sunat saja niat dalam takbir. Jadi nampak situ cepat dia perselisihan. Sebab tak ada sebut dalam hadis mana-mana dalam takbir kena niat. Ini pandangan ulama. Tapi walaupun ada yang mengatakan sebelum takbir sah dah niat, dalam takbir pun sunat saja niat, semua mazhab ini mewajibkan niat di dalam sembahyang. Cuma mereka tidak mengatakan niat itu sebagai rukun. Mereka mengatakan niat sebagai syarat sah sembahyang. Syekh Abu Bakar Al-Jazair disebut dalam kitab dia Al-Fiqh ala Mazahibil Arba'ah, fiqh 4 mazhab. Dia kata 4 mazhab ulama ni semua mewajibkan niat dalam sembahyang. Yang bezanya, kita orang mazhab Syafi'i anggap niat ini rukun sembahyang. Tetapi mazhab lain dia kata niat tu sebenarnya syarat sah sembahyang, bukan rukun. Sama ada rukun atau syarat kena buat belaka. Siapa yang tak buat tak sah belaka sembahyang. Situ tak ada khilaf. Jadi kita ni orang hak baru belajar ni nak ambil mudah, kita tak mau dengar mazhab-mazhab lain. Kita nak ngaji mazhab masa lain lah. Bukan lepas garik ni kuliah fardu ain. Tapi kita sebut kok sikit. Kalau orang yang nak mendalami tak apa lah, tapi masa lain. Kita rasa kita alim dalam mazhab Syafi'i, aku nak ngaji Maliki pula, tak ada masalah. Takut kita maknanya jahama tak tamat lagi. Nak main mazhab Maliki pula. Jadi masa tu terbuang begitu saja.
Jadi hak mudah-mudahnya ginilah. Niat adalah rukun semayang. Daripada 13 rukun semayang. Masa mana niat? Masa takbir. Allahu Akbar. Niat. Masa mana kita mudah sekali niat? Masa kita sebut nama Allah. Nampak? Allahu Akbar. Masa Allah tu kita pun niat aku semayang fardu maghrib. Qasad ta'arud ta'yin. Adakah orang boleh kata kat bar Allah tak niat ni akbar. Masa bar tu aku semayang fardu maghrib 3 rakaat kerana Allah Taala. Boleh gitu? Masa bar. Gamanya pacerah takbir. Memang payahlah. Yang mudahnya masa kita takbir Allah dalam hati aku semayang fardu maghrib. Lepas tu kalau kita tak boleh nak niat banyak-banyak sangat, niat hak kita kata sudah aku semayang fardu maghrib. Ingat tak? Aku semayang fardu isyak. Pasal nak mari banyak sangat payah. Patut 2 rakaat 3 rakaat tunai kerana Allah Ta'ala tu bukan wajib. Faham tak? Maknanya hak wajibnya Allah aku semayang fardu maghrib akbar. Dan kalau makmum boleh kata juga lepas pada akbar. Akbar baru mari makmum. Dalam hati jangan bunyi mulut pula. Oleh kira ada akbar makmum. Kata gitu. Dalam hati habis akbar dalam hati mari aku makmum. Boleh lagi. Faham? Mudah. Ada orang dia nak paksa diri dia nak suruh mari belakang Allah saja aku semayang fardu maghrib 3 rakaat tunai mengikut imam kerana Allah Ta'ala tu yang tak mari. Lala syaitan pun masuk racun. Lama-lama jadi was-was. Dia main tak jadi. Lala kena supah jadi burung gagau. Jadi bid'ah dalalah, bid'ah khabisah. Keji orang tengok. Tak boleh mari juga nak niat ni, tak akan nak buat dah 18 kali dah. Tak masuk juga taklid mazhab lain, berdiri sebelum takbir niat dah. Kata ulama mazhab Syafi'i sah taklid pendapat ni kerana darurah. Faham tak? Imam Syafi'i pun kata al-umuru iza dhaqan ittasa'an. Bila kita kepik tak boleh nak beramal sangat, dibuka hukum sikit, pelonggar. Jadi tak boleh nak masuk dah dalam takbir ni niat ni 5-6 kali kronik dia panggil. Maka berdiri tu takbir niat sudah. Kerana ada mazhab kata sah. Yang tak bolehnya niat di rumah. Faham tak? Tak boleh. Yang boleh niat yasiran. Maknanya sedikit tu dia kata sebelum takbir. Diri tu niat. Niat ni orang jenis was-was nak berobat. Makan api ni baik selalu. Orang jenis was-was tak masuk ni. Tu jadi susah kat orang. Jadi berdiri tu nak takbir, kata dulu dalam hati aku semayang fardu maghrib kerana Allah Ta'ala atau 3 rakaat kerana Allah Ta'ala. Takbir kat lagi tak payah niat, ingat kebesaran Allah Ta'ala. Fuqaha mazhab Syafi'i kata sah. Pasal apa? Dia orang walaupun mazhab Syafi'i mewajibkan niat dalam semayang dalam takbir, tapi dia tak boleh nak niat, maka balik pada kataan Imam Syafi'i, bila tak boleh nak buat dilonggarkan hukum. Faham ke? Dan sunat mengangkatkan kedua tangan menghadap kiblat, tangan dengan terbuka kedua tapak tangan ni pada ketika takbiratul ihram, serta menjarangkan segala anak jari pertengahan jarang. Takbiratul ihram itulah rukun sembahyang. Akad tangan bukan rukun sembahyang. Akad tangan sunat hai'ah. Maknanya rukun kita sebut Allahu Akbar. Walau bagaimanapun masa kita kata Allahu Akbar, sunat kita angkat tangan. Faham ke? Sunat angkat tangan. Maknanya sekali kita buat 2 perkara. Allahu Akbar tangan sunat, mulut Allahu Akbar rukun. Nampak ke? Keadaan lagu mana angkat, tapak tangan menghadap kiblat. Jangan tapak tangan menghadap pipi kita. Faham? Tapak tangan menghadap kiblat. Ini cerita para sahabat yang nampak tapak tangan Nabi dari hadapan ketika Nabi bertakbir gitu. Orang depan nampak tapak tangan. Kita pergi bahan gini takbir. Faham? Gini lah.
Gini. Jari ni sunat renggang sedikit. Gitu. Kalau renggang banyak tak comel jadi gitu. Gini renggang. Kalau khipuk itu tak sunat, buka sedikit saja. Tinggi mana tangan, tinggi parah bau saja. Mana bawah ni bid'ah. Tapi tak haram dipanggil bid'ah. Sebab apa? Sebab Nabi kata sallu kama raaitumuni usolli. Semayanglah sebagaimana aku semayang. Tidak ada hadis Nabi semayang takbir tangan buh dada. Semua sahabat tengok Nabi bila takbir tangan duduk kat kepala bahu. Jadi bid'ah ni ma laisa lahu misalun fi zamanin Nabi. Perkara yang tidak ada contoh Nabi buat. Kita pergi buat bid'ah tapi tak dosa. Tapi tak boleh pahala. Allahu akbar. Ada kan? Kat bawah ni saja. Dia kena di atas. Atas ni. Atas tinggi ni tak suruh kau. Ada orang apa atas gini. Jasa pelik lah. Pakai hak hadis ni. Sahabat kata Nabi bila dia takbir, dia angkat tangan, hujung-hujung jari Nabi lebih kurang duduk kat telinga Nabi. Tapak tangan duduk kat kepala bau. Gitulah. Allahu akbar. Jadi jangan buat gini tangan. Allahu akbar. Takbir dia gitu. Ginilah sebab tunjuk tapak tangan. Seolah-olah kita menyerah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan kebesaran. Dan sunat mengangkatkan tangan itu serta memula takbiratul ihram, dan sudah mengangkatnya serta dengan sudah takbir. Jadi masa mana angkat, tangan kita letak bawah dulu. Kita kata tu Allah, maka bergerak selalu tangan. Faham? Tangan bawah Allahu akbar. Bar tu sesar dah. Jadi kita faham. Mula kata Allah, mula tangan diangkat. Habis kata akbar, habislah tangan pun diletak di sini. Jadi tak sunat kita angkat tangan dulu. Ada orang dia angkat tangan dulu, duduk asal, dia angkat tangan dulu. Tak kata lagi. Dia angkat tangan baru kata Allah. Jadi tak kena lagu tu. Daripada bawah Allahu akbar. Lepas pada akad terus turun bawah. Ataupun turun tangan lurus dulu, lurus gini dulu, baru naik balik bus sini. Dua-dua ni tu belaka. Ada riwayat belaka. Kan ni tengok ada orang takbir. Allah itu turun bawah dulu. Faham tak? Baru akbar. Ni tengok tak? Kalau Mekah banyak. Taklah serema tapi ramai kita boleh tengok. Turun bawah dulu. Jasa mubarakah kalau tu imam itu. Betul tu. Sebab dua riwayat. Ulama-ulama pun amal dua-dua ni. Daripada akad tangan terus letak boleh juga. Letak bawah dulu pun baru naik, ada hadis juga. Faham? Betul belaka. Dan hendaklah ada kepala ibu tangan berbetulan dengan kesudahan cuping telinga setelah itu maka diturunkan tangan itu ke bawah dada di atas pusat, serta digenggamkan tangan kanan di atas pergelangan tangan kiri. Ini semua daripada hadis-hadis Nabi SAW, bukan pandangan ulama ni. Banyak sangat hadis-hadis tentang kaifiat takbir, kaifiat letak tangan ni. Hadis Abu Hurairah, hadis Ibnu Umar, banyak sangat hadis. Jadi bila kita angkat tangan, kita letak tu tangan kanan pegang tangan kiri. Yang afdal sekali pegang di pergelangan tangan. Boleh juga nak pegang sini boleh. Dan bahkan kalau letak saja atas ni pun tak pegang pun boleh juga. Ini juga diamalkan oleh sebahagian sahabat Nabi. Jadi boleh juga. Kemudian ni pusat kita, atas pada pusat. Ni dada, bawah pada dada. Dalam mazhab Hambali dia tarjih hadis atas dada. Dia kata hadis ni lebih kuat sanad dia. Sebab tu orang mazhab Hambali kita pergi di Madinah ni sembahyang gini tak? Tinggi kan? Allahu akbar. Tinggi. Kita bawah ni tak? Betul belaka. Tak sampai lah. Hak atas dada pun ada hadis. Hak kita pun ada hadis. Bawah pada pusat mazhab Hanafi. Bukan dia reka, ada hadis. Bahawasanya berapa orang sahabat mengamalkan bila tangan dia letak bawah pada pusat. Betul belaka.
Tu nanti dulu. Jadi mazhab Hambali, Syafi'i atas pada pusat, bawah pada dada. Ada hadis juga Nabi pernah buat lagu tu, dan bawah pada pusat gitu juga. Yang tak ada atas tekuk ni. Tapi ada juga kita tengok Mekah. Allahu Akbar, tak tekuk. Tu berdoa lalu, tak ada tu. Tu bukan mazhab, tu bahan rambang. Ataupun bawah pada pusat ni dia pergi pegang burung. Tu tak ada kau tu. Neleh dia pegang burung. Orang kata benda, dia kata mazhab orang India. Mengarut. Orang India dia tak ada mazhab. Yang ada mazhab Hanafi. Faham? Mazhab Hanafi, ulama Hanafi bukan ulama India. Cuma orang India banyak mengikut mazhab Hanafi. Faham baik? Jadi kita bukan nak ikut orang India, kita nak ikut Imam Hanafi. Kalau nak ikut mazhab Hanafi. Faham tak? Gitu juga kalau kita ni nak ikut mazhab Syafi'i, bukan makna kita nak ikut orang Mekah, nak ikut pendapat kitab-kitab fiqh Syafi'i. Bawah meneleh gini bukan mazhab Hanafi. Tu mazhab uluran. Dia pegang bawah gitu. Dia bawah pada pusat sahaja. Jadi kalau ditanya tadi, tangan kanan belah kiri pula. Hak ni bukan hadis Nabi. Tengok hak dalam hadis Nabi, tangan kanan pegang tangan kiri saja. Faham tak? Tak ada ke bawah sikit tak ada masalah. Tu hadis belaka. Kemudian tok guru kita ngajar sunat belah kiri sikit. Hak tu bukan hadis Nabi. Hak tu pandangan ulama-ulama. Setengah ulama kata sunat juga kita buat sengit belah kiri sikit kerana memudahkan khusyuk. Mungkin juga betul. Jadi siapa yang nak amal tak salah. Faham lagi? Kerana ada ulama buat pandangan, dia kata kerana hati manusia belah kiri. Jadi kita ambil belah kiri sikit, biar kita tekan atas hati, tak lalang sangat. Jadi siapa nak amal condong tak kiri sikit, tak ada masalah. Tapi kalau asal hadis, tak ada kiri, tak ada kanan, letak tangan kanan atas tangan kiri saja. Tak payah balah. Faham ni? Dan fardu pula qiyam artinya berdiri. Wallahu a'lam. Dia bertiga tu dah. Dah ya banyak-banyak kan. Padahal dah orang-orang baru dengar, boleh dengar takbiratul ihram dah dengar ni dah. Pasal soalan banyak ni. Sejam je boleh. Soalan ni tak cukup ni, soalan ni 3 jam. Jadi kita baca sejam je boleh tak? Bukan kata nak berhenti nak balik lalu ni. Soalan bertambung-tambung ni. Baik. Soalan yang pertama, apa hukum beli roti, kek dan lain-lain makanan di kedai Cina? Cina yang membuatnya. Kalau ikut pasaran sekarang, Cina yang menguasai pasaran makanan. Lain ke hukumnya kalau kita beli roti kedai Cina dengan hukum kita makan di kedai Cina? Dia kata makan roti hak Cina buat. Jawabnya tak ada masalah orang Cina yang tak bolehnya orang kafir. Tapi mungkin maksud Cina ni kafir. Sebab kalau orang Melayu buat, Melayu kafir. Nak kira gua ni. Melayu kafir dia ada, Melayu. Dia kata semayang tak haji. Melayu kafir tak? Dia kata bodoh lagi Mekah lah. Ada duduk pusing ke batu. Melayu. Tu Melayu kafir. Dia gini. Orang kafir dia buat makanan. Makanan ni dia tengok pada uruf. Kalau buat roti, dia buat roti, dia apa benda ni, hak ni puyuk roti dia tu, hak ada pisah dalam, duduk pusing ke tepung. Biasa puyuk tu orang buat roti saja ke orang boleh buat pula ni goreng kakung apa semua? Buat mi goreng boleh tak? Dah boleh tak? Buat roti saja. Sebab tu kebanyakan roti kalau orang kafir buat, roti tu ingredient dia tak masuk benda-benda arak dan sebagainya, kita boleh makan. Sebab apa? Sebab dia buatkan tepung saja duduk pusing. Dia buat roti. Yang dah haram ni hak jenis kuali dapur, hak serba guna. Hak tu biasanya haram. Sebab kuali tu dia nak goreng mi kita, boleh kita minta. Dia nak goreng mi dia boleh tak? Masa ni kita minta, haji mi goreng dua. Dua haji kata. Dia buat daging
lagi empok tak apalah. Cang tu bi api bau siap. Nah, gigi mari tu pula. Tokek. Nah, kuetiau dua, tokek sini. Dia tak buah daging pula macam ayah haji. Dia buah daging dia kubah pendek. Ditukar kuali. Kuali tu lah, sebab tu jadi haram. Kuali tadi dia masuk kita molek tak. Dia buah kakung, dia buah telur, dia buah daging. Pasal ayah haji dia tak boleh makan babi. Tak boleh makan. Lepas tu dah mari geng dia pula, dia buah ke dia tukar kuali. Kuali tu sebab tu jadi campur dengan najis. Maka hukumnya berat lagi makan jenis kedah, jenis goreng masuk ini. Kalau jenis kuih ke jenis roti sekarang ni kilang dia biasanya kita boleh makan. Selagi tidak ada bukti dia bubuh benda yang haram. Kerana bekas tempat dia kisar roti dia tu, dia tak boleh dah buat balik di rumah guna buat masuk makanan ni pula, buat bubur boleh tak? Tak lah, tinggal di kilang tu kan. Hak digoreng, hak kotor-kotor di rumah dia. Faham lagi? Sebab tu Nabi larang makan dalam berjana orang kafir, maksudnya yang selalu bertukar barang dalam. Barang halal, barang najis, barang halal, tak najis. Dalilnya Nabi kata kalau mu nak makan farsiluhu awwala. Mula-mula mu kena basuh dulu. Menunjukkan najis, kotor, basuh dulu. Kotor bukan dia kecing lah tu, kotor makanan dia kotor. Itu cerita dia. Soalan seterusnya, apa hukum saya dye rambut saya? Warna rambut yang mana bila kena air atau bila mandi jadi hilang semula warna itu di rambut? Bukan macam dye yang ada sekarang, kalau letak kat rambut dia jadi kekal dan jadi tak sah mandi wajib. Macam yang saya bila basuh rambut dia akan hilang semula. Saya ni laki-laki. Di budak ni dia pakai sejenis warna, dia buah atas kepala dia. Tapi bila mandi hilang lalu. Ni bukan dye ni tepung gandum. Dye ni mu mandi pun tak hilang, 3 bulan baru dia hilang. Jadi jawabnya, selagi kita ni rambut tak berubah, maka tak boleh kita tukar warna rambut. Faham? Rambut kita hitam lagi, kita pergi celup. Sama ada celup hina hak zaman lama atau pesen baru dye yang halal pada syarak umpamanya. Tak kira walaupun dye tu jenis moden, tapi benda tu bukan najis, halal pada syarak. Tak boleh. Dia kena rambut berubang dulu. Nyak tu rambut berubang baru boleh kita sunat celup warna. Supaya tidak nampak warna ubang. Jadi dye kita sama ada dye kita tahan lama, tahan sehari, mandi baru hilang, mandi tak hilang. Mu rambut hitam lagi begitu tukar warna, masuk dalam al-mughayyirati khalqallah, mengubah ciptaan Allah. Dan kalau ubang boleh dye tak apa pula? Pasal Nabi suruh. Dan Nabi benar baru boleh. Faham? Soalan seterusnya, kita kena bersyukur dan suka dengan kejadian Allah, iaitu menjadikan manusia sebaik-baik kejadian. Dan kadang-kadang dengar juga ustaz kata kita kena sedar diri kita ni hina sebab keluar daripada tempat yang hina, iaitu farad ibu. Dah tu kira gana pula. Kan kena bersyukur sebab sebaik kejadian. Saya pening dah ni. Dia kata dia dengar orang ngajar manusia ni comelnya Tuhan buat, kerana Allah tu sebaik-baik kejadian, cipta manusia tu molek. Punya ada ustaz lain kata kita ni kena sedar kita ni bukan molek sangat. Faham tak? Kerana kita ni hina. Jawabnya memang mu pening pasal mu tak faham. Kedua-dua ustaz ni betul belaka. Yang kata manusia ni indah comel, Allah tu ahsanul khaliqin, memang betul. Dari segi penciptaan, boleh tak manusia cipta macam kita? Tak boleh cipta. Tengok anak kita dengan bel hak jual kedai anak atung. Sama tak telinga dia dengan telinga anak kita? Tak sama. Macam sama boleh buat keras ketung telinga. Mata tak sama, rambut keras ketung dia. Suara hak tu saja anak kita macam-macam. Boleh menangis, boleh tepik, boleh berok, boleh kakak berok. Tu tak sama. Nisbah maknanya ciptaan Allah yang lebih molek ciptaan. Tak usah banding dengan ciptaan manusia. Kalau nak sebuah banding. Tapi maksud jangan kita ni hina bukan tubuh badan kita tak molek. Maksudnya bila kita ni comel Tuhan buat, kita terima dah hakikat, jangan sombong. Jangan sombong.
Kerana hak jadi comel ni Tuhan yang buat, bukan kita buat. Nah, kalau kita buat tak comel. Tapi dah Tuhan buat comel. Jadi jangan sombong. Jadi dua tu guna masa yang berlainan. Tidak berlawan dah. Ayah kita hadiah ke kita sebuah kereta kancil baru. Molek tak? Molek ada, baru beli. Wajib tak terima kasih ke ayah? Wajib tak? Wajiblah berterima kasih. Nak pasal molek dengan segenap. Oh, baik sungguh hati ayah moleknya beli kita kereta kancil. Tapi jangan sambang. Orang lain mesti. Faham ke? Nak banding. Mu nak lebih tak ambil mu kacil. Siapa tak kenal orang, apa tak tegur orang dah. Dulu pakai motor tegur orang, ni baru boleh kacil apa tak tegur orang. Muka catuk macam rimah nak belaki. Tak. Tak boleh apa tangga tu. Gitu juga ni. Kita nisbah ke umum, memang Tuhan ahsanul khaliqin. Tapi nisbah diri kita pada hakikat tak usah sombong. Kerana kita nak sombong apa? Mari ikut tempat yang hina. Jadi dua ni dia tak berlawan. Kita je silap faham. Tepat guna lain-lain. Soalan seterusnya, apakah hukumnya jika kita bagi Al-Quran sebagai barang hantaran perkahwinan? Jawabnya sah, jikalau maknanya diterima oleh pihak perempuan sebagai hantaran. Tetapi perlakuan ini bid'ah. Sunnahnya kita berilah harta benda yang boleh dijual beli sebagai pitih dan emas, perak dan sebagainya, mengikut amalan Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah tak pernah lagi dia nikah pakai beri Quran saja. Rasulullah diberi harta. Wa atuhunna sadaqatihinna nihlah. Wajib kamu hai suami beri harta yang bernilai kepada isteri kamu sebagai mas kahwin. Dan dia kata ada berlaku zaman Nabi kan, dia baca ayat Quran, betul. Tapi laki-laki ni dia papa kedana. Tak ada piti skepeng, lepas pun tak ada. Jadi Nabi kata dalam dia ada, aku ada ayat Quran yang 2-3 baris ingat dalam hati. Tak apa, buat mas kahwin. Kita nak pakai ikut dia, ambil Quran buat mas kahwin, tak kena. Faham lagi? Jadi hak terbaik, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Contoh terbaik kalau mu nak ikut Rasulullah. Betul tak? Hak kita nak ikut Rasulullah ni pada segenap hal. Nabi bukan saja dalam peperangan, dalam keamanan, dalam dakwah, dalam nikah pun kita ikut Rasulullah. Rasulullah nikah, dia beri mas kahwin duit tak? Beri duit tak? Kita beri duit tak? Nampak dah? Tapi kalau nak buat juga sah. Tapi tak molek. Jika seorang perempuan melahirkan anak secara pembedahan, adakah tempoh darah nipahnya sama dengan perempuan yang melahirkan anak secara normal? Jawabnya sama tak sama tengok. Kerana nipah ni darah yang keluar daripada ujung rahim kok kemaluan. Keluar tak kok kemaluan, kok farak. Tak keluar dah. Pakai keluar sekali kok tubik dalam perutnya saja. Maka tidak ada lagi nipah baginya. Kalau keluar lagi kok nipah, kok farak dia, selama mana keluar, selama tu lagi duduk di dalam nipah. Sama tak sama gitulah. Jadi kita kena tengok. Keluar kok atas, dia memang jahit selalu. Kita tubik pula kok ikut jahit ni. Tak tubik dah. Kalau dia jahit orang belah kan, beranak belah tubik ke atas. Waktu tubik anak, masa tu waktu tubik darah. Darah terkandung dalam tu waktu tubik. Itulah darah nipah. Jadi waktu tak tubik dah kok kemaluan tak ada hukumnya susah dah nipah ni. Tapi kalau keluar pula kok bawah tu, kok parak, maka tunggu berhenti darah baru kering nipah. Dia tak kira 40 hari 30, tapi kira berhenti daripada kemaluan, maka berhentilah nipah. Paling lama 60 hari. Seorang makmum yang masuk berjemaah secara masbuk, rakaat pertama bagi si makmum, tetapi dia tak sempat untuk habis baca ayat Al-Fatihah, adakah dia boleh ikut imam rakaat atau dia terpaksa habiskan bacaan Al-Fatihah? Yang dia anggarkan sempat dihabiskan sebelum imam melebihi 2 rukun sembahyang, dia harap mendapat penyelesaian. Baik. Makmum masbuk. Masbuk ni maknanya dia mari masuk dalam sah, dia tak ada masa nak habis baca Al-Fatihah selama mana imam di dalam diri. Umpama dia mari tu imam qul huwallahu ahad, dia pun takbir Allahu akbar. Tu imam Allahus samad, makmum tu dah baca Al-Fatihah. Jawab. Kalau kita keadaan itu kita dah baca Al-Fatihah. Tak dah lah tak. Maka itulah panggil makmum masbukun. Masbukun allazi subiqa, orang yang ditinggalkan oleh orang lain. Orang lain siap lah kedah, dia baru siapa. Itu makna masbuk. Jadi kalau kita gitu, kita masbuk. Kita pun bacalah sekadar yang kita boleh baca. Allahu akbar, bismillahirrahmanirrahim. Tu imam lam yalid wa lam yulad
Ar-Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin kita. Tak makmum. Tu imam. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Kita Ar-Rahmanir Rahim. Tu imam. Allahu Akbar. Kita wajib kena takbir selalu rokok. Faham lagi? Dah habis tu imam tanggung. Pasal kita masbuk. Orang lambat. Orang yang mari sama dengan imam, berhabis Fatihah. Orang yang mari lewat, mudah je. Kalau tak imam rokoklah. Walaupun dok dang baca Fatihah. Soalan seterusnya, makmum dapat angkat takbir pertama sama imam semasa jemaah dan terus baca doa iftitah. Tapi tak sempat baca Fatihah atau hanya dapat baca sebahagian saja sedangkan imam telah pun mula rokok. Adakah makmum perlu turut serta rokok tanpa baca Fatihah atau menghentikan bacaan Fatihah dan terus rokok? Baik, makmum ni dia baca Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Lepas tu baca Fatihah tak? Baca Fatihah baru maliki yaumiddin. Tu imam rokok Allahu Akbar. Pun begitu juga tengok kalau makmum ni orang yang masbuk, maka bacalah Fatihah sampai habis. Orang yang muwafiq, orang yang muwafiq baca Fatihah sampai habis. Tapi kalau makmum ni masbuk, patut orang masbuk mari lewat dah, tak payah baca doa iftitah. Lepas takbir terus bismillah, faham lagi? Tetapi ni pergi baca pula doa iftitah. Maka orang duk ngaji-ngaji semua sama-sama ni, kalau dia tu imam rokok, dia kena ganti juga masa baca doa iftitah tak? Itu pendapat yang muktamad. Ada satu kaul dhaif dalam mazhab Syafi'i. Walaupun dia pergi baca doa iftitah, baru bismillahirrahmanirrahim tu imam rokok, dia boleh rokok selalu. Jadi kita orang kampung boleh beramal. Faham? Mudah bagi kita. Hak fatwa hak tadi kena ganti balik sekadar mana dia baca hak sunat tadi. Kerana dia masbuk dia pergi baca hak sunat. Kita nak terang panjang ini takut budak-budak baru nak masuk dengar ni jadi tak tahu benda. Bingung tak tahu warna polok gini. Jadi faham-faham gini sudah. Kita mari, kita sepatutnya tak payah baca kalau mari lewat, terus bismillah baca Fatihah. Ingat tu kalau kita mari lewat, tu imam hasmayan dah, nak rokok dah, terus takbir dan baca bismillah. Dapat mana-mana baca Fatihah, sekadar tu imam rokok. Ingat Adakah puasa qada, puasa sunat Isnin kami, puasa nazar dan puasa sunat 6 boleh digabungkan menjadi satu hari puasa dengan berpuasa dengannya? Baik. Berpuasa dengan apa ni? Puasa qada, puasa sunat Isnin kami, nazar, puasa sunat 6 boleh gabung jadi satu hari berpuasa. Gini. Dia kata kalau kita buat sekadar-galanya, esok kita nak puasa tapi kita niat banyak. Saja aku puasa esok hari, puasa 6, gabung puasa Senin, gabung puasa nazar, gabung puasa qada. Tak boleh. Tak boleh. Yang bolehnya dua sahaja. Esok kita nak qada semayang, tapi nak niat puasa Syawal tak. Tu ada ulama kata boleh. Ada ulama tapi nak gabung sampai habis puasa buat pakai sehari je. Ramai. Tu tak boleh. Tak ada ulama kata pakai seremun sekali nak gabung buat tak boleh tu. Tapi kalau Senin kami kita nak niat qada boleh. Kita nak puasa qada tapi kita nak qada hari Senin dengan kami sebab nak dapat niat puasa sunat Senin kami tak. Jadi boleh waktu ulama kata. Tanah pusaka arwah mak di kampung kami sebelah tanah masjid. Pihak AJK masjid sepakat di kalangan mereka untuk mohon sebahagian tanah arwah mak kami untuk diwakafkan kepada pihak masjid bagi tujuan pembesaran masjid tanpa maklumkan kepada kami terlebih dulu. Sedangkan lakaran kawasan tanah dicadangkan telah pun siap dan diajukan ke Majlis Agama Islam Daerah. Kami rasa terkejut bila pihak AJK masjid minta kami hadir pejabat Majlis Agama Islam Daerah untuk menandatangani surat persetujuan diwakafkan. Adakah kami perlu meneruskan urusan ini apabila cadangan itu dilahirkan oleh mereka? Baik. Dia kata pihak masjid cadangkan pada pihak pejabat agama nak wakafkan tanah ini. Tanah kita. Bukan tanah dia, tanah kita. Bukan AJK masjid punya tanah kita. Kemudian jabat agama pun panggil kita, suruh sign nak wakaf ke tak. Jawabnya, kalau kita tak sign, tak dia nak wakaf. Tanah kita. Faham lagi? Dia tak boleh orang lain beri sign tanah kita, tak boleh. Kalau ada tu negara peropok. Asalnya kita sign. Jadi masalahnya ni nak buat masjid. Jadi kita fikir sendiri hak kita. Kita nak tak buat masjid tu. Kita nak tak tanah kita sikit tu wakaf buat masjid. Kita bincanglah kita para waris tu. Arwah mak tak ada dah. Kalau kita rasa bagus, kita ada dah tanah, ada dah harta sikit-sikit,
Hak ni pun bukan nak beri serema. Biarlah kita sayang, biar jadi tanah wakaf masjid. Boleh pahala mak kita duduklah kubur, senang dia. Jadi fikir. Tapi kalau kita rasa kalau kita wakaf kat tanah ni kita pergi sayang, tak ada tanah kita bukan orang senang. Tak ada apa-apa lah. Tak usah sayang lah. Pasal tanah ni kita nak duduk atau nak jual. Tak ada pitih ingat learning. Tu orang masjid dah dia kata apa? Jadi fikirlah. Hak mana yang terbaik? Apakah yang masih boleh dilakukan walaupun umur sekarang seorang itu telah apakah akikah masih boleh dibuat walaupun umur seorang itu telah melebihi tahap balik? Jawabnya kalau umur kita 160 pun masih boleh lagi akikah. Cuma sunat akikah pada waktu umur 7 hari. Faham lagi? Masa kita baru lahir. Nama baby lagi. Ini nama tak okey dah. Baru nak ngekah. Tapi hukumnya harus lagi. Bukan kata tak boleh. Bagaimana cara terbaik untuk bayar fidyah puasa yang tinggal di kedua ibu kami yang telah meninggal dunia? Cara bila ibu bapa kita ada berusang hutang puasa, katakan sehari, mak kita hutang puasa tak? Caranya ada 2 cara. Yang pertama, kita bayar 1 cupok makanan bagi orang miskin. Niat bayar sebagai fidyah mak kita gitu. Yang kedua, kita tak mau keluar fidyah, kita sendiri puasa ganti hak mak kita tu. Hukumnya boleh. Mak kita mati dah, kita tolong puasa ganti. Yang tak bolehnya kita tolong semayang ganti hak orang mati dah tu tak boleh. Puasa boleh, haji boleh. Kerana ada datang hadis. Faham? Semayang je tak boleh. Tapi bila kita semayang, kita puasa dah untuk mak kita tinggal 6 hari, kita pun tolong bayar 6 hari. Tak payah keluar fidyah dah. Tapi kalau kita malas nak puasa, kita keluar fidyah, tak payah puasa. Salah satu. Seorang musafir solat jemaah bersama imam terpatang yang melakukan sembahyang 4 rakaat untuk solat zuhur. Setelah itu musafir akan solat secara jamak qasar itu 2 rakaat secara sendirian atau berjemaah dengan musafir yang lain. Sekiranya boleh adakah niat solat zuhur itu perlu disertakan solat jamak asar? Sila jelaskan. Baik. Dia berhenti sembahyang di satu masjid atau surau. Musafir balik daripada Perak. Berhenti tengah jalan. Tu imam sembahyang 4 rakaat, katakan sembahyang zuhur. Contohlah. Maka kita boleh semayang situ. Caranya kita niat semayang zuhur jamak dengan asar. Faham tak? Tu imam semayang zuhur tu kampung tu. Kita musafir sehingga berhenti naik niat semayang zuhur jamak takdim dengan asar. Faham lagi? Tapi jangan buat 2 rakaat dah sah, kena buat 4 rakaat zuhur. Habis 4 rakaat tu imam salam, kita salam. Tapi kita jangan wirid. Tu imam wirid tak dengan set-set dia. Kita bangun semayang asar pula. Niat semayang jamak dengan zuhur dan qasar boleh. Asar kita seorang boleh qasar. Nampak lagi? Tak apa tu. Soalan seterusnya. Dosa ke tak kalau ambil video orang mati? Niat kalau rasa rindu ke arwah boleh tengok video tu. Di samping sedekah bacaan. Kalau video-video yang dia ambil masa arwah masih hidup, tak apa, kalau simpan buat kenangan. Dia kata masa ayah dia mati, dia ambil gambar mayat ayah dia, ambil dengan video. Jawabnya walaupun tidak ada nas yang melarang, tetapi perkara itu tidak baik. Tak comel perbuatan. Ayah kita mati lagi, ambil muka ayah kita. Jadi yang kata hak comel sikit, hak kita ambil gambar ayah kita masih hidup. Mati kita tengok boleh. Masa ayah kita hidup, ayah kita duduk dapur, duduk luar, duduk cakap gitu gini. Jadi kita rindu tengok ni gambar Toki ni, pakat tengok belakang anak cucu. Boleh tahan kira. Ni Toki mati dia ambil gambar. Jadi walaupun tak ada nah yang kata haram, tapi tak apa comel orang mati kita pergi buat gitu. Melainkan ada masalah untuk orang ramai. Mayat pejuang, mayat mujahidin tu lain, nak tunjuk pada dunia. Biar ada semangat orang berkhabar-khabar untuk membela Islam. Ni untuk kenangan saja, tak apa comel. Baik pergi ziarah kubur, kenangan. Sebagaimana yang diperintah oleh Nabi SAW. Boleh tak kita buat tahlil arwah dan talqin orang mati? Apakah ia daripada Nabi atau ulama? Jawabnya, boleh. Tidak ada salah. Dan kita bawa sama dah, perkara ini perkara khilafiyah. Boleh kita buat tahlil. Yang tak bolehnya kita buat tahlil ikut orang. Orang tahlil kita tahlil. Tak tahu ke benda. Yang kedua, kita buat tahlil tu kita tak berasa inilah perintah Rasulullah. Sedangkan ini pandangan ulama saja. Bukan Nabi suruh buat pun. Tapi nak buat tak salah, tapi kena pada gayanya. Jangan kita ikut adab. Apa dah orang buat laka kena buat adab. Tu dak betul. Kemudian kita tetap pula kena buat 7 hari ke 40 hari ke termuti ke, tu dak betul laka. Tak ada nah laka. Faham? Tapi nak buat, kita rasa kita ada duit, nak panggil orang makan sikit-sikit, niat sedekah pada arwah ayah, baca-baca Quran, hukumnya boleh. Siapa kata boleh? Ulama kata. Yang tak bolehnya bila berlaku kematian mesti kena ratik malam ni selalu.
Kena panggil orang, kena tu dok tu. Faham tak? Tu dok tu. Tapi kalau kita rasa kita nak panggil orang, nak mari di rumah kita kumpul baca Quran, nak tolong-tolong doa untuk si mati, lepas tu kita nak pergi makan ke dia, nak jamu sikit, mari lelah, hukumnya boleh. Dan sampai pahalanya kepada si mati. Yang kata gini Syekh Atiyah Saqar. Dalam kitab dia Ahsanil Kalam, juzuk yang pertama, muka akhir sekali. Muka akhir sekali. Syekh Atiyah Saqar ni dia mufti Universiti Al-Azhar. Bukan mufti Perak, mufti Al-Azhar. Talqin sunat pada dua mazhab, iaitu mazhab Syafi'i dan satu kaul dalam mazhab Maliki. Dua mazhab lagi tak sunat. Faham tak? Jadi tak boleh nak marah kan? Siapa nak buat, ada pandangan ulama. Yang haram benda lain, bukan talqin. Yang haram puja nombor ekor atas kubur, moleh ayam putih atas kubur minta tunjuk nombor. Tu hak memang haram, hak patut benda kemungkaran. Ustaz, kita orang ni dulu jahil, main bola seluar pendek, semayang seminggu sekali. Siapa pula ni? Kadang-kadang tak semayang terus, pergi saja lepak kat masjid, suka main nombor ekor dan banyak lagi. Tapi sejak dengar ceramah ustaz, sekarang dah banyak berubah, dapat membaca mana yang baik, mana yang buruk. Terima kasih, nanti terima ganjaran, teruskan dakwah. Dah mana soalan? Sakit. Tak ada soalan. Saya mempunyai seorang kawan yang baru berjinak dengan agama. Dia suka kutuk dan pelekehkan kawan yang lain yang masih cetek dengan ilmu agama. Saya pernah nasihat dia agar jangan cepat hukum orang, tapi saya pula disemburnya. Sebenarnya dia ni dulu pun teruk juga, tapi sejak dengar ceramah ustaz, sekarang sudah ada perubahan. Dah mana soalan? Jadi kalau kita ni, tak usah kata kita baru dengar, kita duduk jadi ulama' dah pun, tak perlulah kita merendah-rendah orang. Melainkan dalam makom taklim boleh. Makom taklim ni, makom ngajar ni, makom ceramah, ni boleh. Dia dah sensor makom ceramah. Makom taklim ni nak memberi ingat. Kalau berhadapan dengan masyarakat, lain lah. Tak boleh nak hambur lebih kurang gitu. Kita baru lagi dapat, maknanya hidayah daripada Allah, kita rasa cepat sangat, hebat sangat, akhirnya Tuhan tarik balik nikmat. Batu yang beri nikmat ingat. Kita ikat dengan tali syukur. Aku jadi baik ni bukan hebat aku, kerana Tuhan pelera aku. Tuhan pilih aku. Jadi mudah-mudahan kawan-kawan aku ni nak jadi baik macam aku betul. Jangan kita mudah sangat nak memperlekehkan orang. Ramai-ramai kita jumpa, baru mengaji setahun dua, orang lain serba tak pakar belaka dah. Sekarang ni balik asas mula. Tuhan tarik balik. Jadi balik asas pula. Tak kekal pun tak ada. Saya ketika umur 12 tahun diguna oleh abang tiri saya untuk memuas nafsu. Allah naknya ke dia. Umur 12 tahun abang tiri. Ni guna adik tiri. Sehinggalah saya umur 14 tahun. Dia ketika itu 25 tahun. Ketika itu saya tak tahu agama. Saya rasa seperti suka-suka. Apakah hukumnya? Jadi kalau budak-budak tak tahu, dipergunakan dengan oleh orang, oleh abang ni untuk memuaskan nafsu, memang tak tahu ke benda. Budak-budak mungkinlah dia ni tidak berdosa. Yang berdosa abang dia ni 25 tahun. Patutnya jagalah adik. Tapi ini perkara biasa dalam masyarakat. Macam-macam pok dara, rogo anak dara. Hari tu dua orang kena takak. Toki dengan pok saudara kena takak. Sebab apa? Rogo cucu. Faham? Ayah rogo anak, toki tukang pegang cucu, takut lari. Dua-dua kena je. Melayu belaka. Tak? Kata Melayu haprak ni. Berat menandang sungguh. Kambing tak rogo cucu. Faham tak? Bodoh pada kambing ni. Dan lepas itu saya tinggal abang tiri saya kerana ikut ayah saya selama 4 tahun. Dan saya balik semula. Saya ketika itu 18 tahun. Dia guna saya pula. 18 tahun ni mu cerdik dah ni. Ketika itu saya tahu agama dah. Dan saya lawan dia. Tetapi kecundang juga. Orang puang lawan orang lelaki. Memang kalah. Lepas itu pada itu dia kahwin dengan saya. Alhamdulillah kahwin. Dia boleh kahwin adik-adik tiri. Lepas dia buat rosak dia pergi kahwin. Mujur baru. Bila menikah dia tak bayar mas kahwin.
Sehinggalah anak saya 5. Sehinggalah dia sekarang sudah mati ya lelaki. Tak? Tak bayar mas kahwin ni peristiwa hitam. Tak, jadi gitulah. Mas kahwin ni bukan syarat nikah, bukan rukun nikah. Dia harta yang wajib diberi oleh suami kepada isteri. Kalau kita tak halal, maka lekat hutang sampai mati. Kalau kita tak halal, sampai ke kiamat dia kena bayar balik dengan pahala dia. Faham tak? Kalau dia tak ada pahala memang jenis jahat, maka dosa isteri dia akan pikul di akhirat. Kerana hutang mas kahwin tidak lupus dengan kematian. Suami hutang RM10 mas kahwin, wajib bayar sebelum mati. Kalau tidak, tak sah bagi saka kerana mas kahwin tak bayar habis. Mana-mana orang suami yang tak bayar dengan hak jelas mas kahwin yang dia hutang kepada isterinya, kemudian dia bagi saka bila dia mati, maka tak sah pembahagian tersebut. Faham lagi? Dia kait dengan saka. Jangan main mas kahwin. Haram kalau orang lelaki tengok drama, konsert dalam TV sebab artis perempuan dedah aurat. Dah kalau perempuan tak apa tengok drama dan konsert, sebab orang puan pandai menjawab. Saya tak apa tengok sebab orang perempuan yang menyanyi. Dia kata kalau kita orang lelaki memang haram tengok orang puan duk berjoget dalam TV. Nah, pasal kita lelaki. Orang patut dia tegur orang puan, "Hei, dari tengok orang joget." Tak kata tak boleh. Orang puan jawab, "Tak apa, pasal puan sama puan tak apa tengok. Mu lelaki tak boleh tengok." Baik. Orang perempuan boleh tengok orang perempuan. Memang boleh lah. Tak, rambut penyanyi, gaya penyanyi pasal dia sama puan. Tetapi cerita tu siri maksiat. Majlis tu majlis yang dilaknat oleh Allah. Jadi tak molek kita tengok. Faham tak? Ustaz, kat taman perumahan saya ada satu pertubuhan haram, iaitu Persatuan Isteri-Isteri Mengumpat se-Malaysia. Boleh tak? Hang orang ni. Nah. Modus operandi dia orang adalah mengumpat seumpat-umpatnya hingga lengah keng. Waktu operasi bermula 5 petang sampai terbenam matahari. Biasanya mereka akan bergerak secara berkumpulan. Sungguh jahat dan zalim operasi dia orang ini. Di mana mangsa umpatan akan diumpat dan dicela tanpa belah kasihan. Salah seorang ahli tegar dia orang adalah isteri saya sendiri. Bini dia ahli persatuan. Lokasi persidangan mereka kerap dilakukan di gerai depan rumah saya. Jadi apakah hukum jika saya bakar saja lokasi markah persidangan mereka bagi mengelakkan bilangan ahli mereka menjadi semakin ramai, sebab gerai itu saya yang buat dulu. Baik. Jadi dia buat satu gerai. Nah, gerai itu siap-siap puan duduk ngupak petang-petang. Jadi dia nak pergi bakar, jangan tak usah bakar dah, benda beri manfaat yang lain. Nasihatlah. Tak, beri nasihat. Tak, nasihat tak salah mengupak apa semua. Pasang kaset, ala tang ke gerai tu pasang. Semayang kamu ke apa ke bak ngupak. Tak, mungkin ni orang sindik kita dah kita duk ngupak ni. Lama-lama jeru yang nak bakar saja. Takut larat bahan rumahmu api licin lagi. Kalau tak jadi gak ubur kaset bom dia lain. Ubur terbuang ke menyengat. Sebut kata ke. Jadi tak jadilah. Macam-macam ingat ke persatuan dia ni. Persatuan ni mana-mana ada. Kerana pun banyak persatuan ni. Memang orang puan dia Tuhan buat dia kekurangan. Taki tak gerak, tangan tak gerak. Dia mulut se gagak. Mulut se. Suami tangan gagak, kaki gagak, kening gagak. Kalau terajam itu, coh itu. Tu suami. Tuhan buat orang puan isteri mulut saja gagak. Hak lain tak gerak cetang belaka. Tapi walaupun mulut saja gagah, semua suami nakut haid belaka. Jadi takut ke bini belaka. Siapa sini berani dengan bini dia? Kak Angam. Ada nakut belaka. Kalau berani, kita seorang je. Jadi tak seorang ngupak lah. Baiklah kita bincang benda lain. Kuih, apa tak. Dunia tak apa dah. Kalau tak mau cerita akhirat. Yang ngupak ni tak boleh. Makan daging saudara. Kalau tak mari kena kutuk. Dia nyanyi ke dia? Dia orang ngupak ni, kalau dia tengah ngupak sedap, kita mari, dia kejut, dia settle. Tu orang ngupak. Ingat tu kalau kita mari, kejut, ngupak.
Sebab apa? Dia takut. Yang kedua, isteri saya berakhir sungguh ketek duit saya. Berat dah bini mu ni. Mu kedekut kau. Bila saya dapat detect yang dia curi duit saya, dia akan pasang BCD ustaz. Berkenaan isteri boleh ambil duit suami. Wadang muka mu. Bila kalau suami kedekut, dah mu kedekut bong. Dan dia curi lagi nah. Untuk membeli barang-barang keperluan. Bila dia akan pasang BCD tu kuat-kuat depan saya, sambil tersenyum sengih kepada saya, padahal saya dah bagi duit elang bulanan, tapi dia setiap bulan macam mana ni nak bagi isteri saya dengar cakap saya, orang perempuan memang liar dengan duit, dia kata. Dia kata beri dah piti, tapi isteri dia curi juga. Bila dia marah isteri dia curi, dia ambil CD kereta dia pasang. Bak perempuan boleh curi duit suami bila suami tu dekut. Jawabnya kita rasa betul perempuan mu kedekut kau. Nah, beri dah tapi tak cukup. Jadi tak cukup memang boleh ambil. Tapi kalau betul lah kita bagi dah pati dia curi juga, biarlah. Bini kita kan, kau kan lain. Takkan kita nak buat macam orang curi pula, katok kepala apa semua. Bini kita. Jadi kita beri dah. Dia curi pula, dia curi balik. Bayar apa? Hidup dalam rumah kita. Ataupun kalau itu jangan beri dia peluang untuk mencuri. Bawa kita nak berak, nak kecil buat masuk teleng dengan tabung buat pergi belaka. Ada celeng gajah, bawa celeng gajah. Masuklah jambang. Jadi tak boleh curi. Ni main kita lock ngata gitu. Tapi orang kalau gitulah. Memanglah kalau kita beri dah pun dia tak cukup, dia ambil lagi. Kita nak turun mandi dia bang miti 50, nak beli tu yang kita beli 50. Kita turun mandi dia celup bahang 10. Bahang lah kocek. Kat kita sakit perut nak berak 15 bahang pula. Betul-betul orang 70. Tak usah marah lah. Jenis orang dia memang jenis pencuri. Ada juga orang lelaki yang mempunyai dua nafsu, iaitu pada perempuan dan pada kaum sejenis. Sebab pernah dengar cerita, kalau yang nama biasa ada senafsu saja. Dia rajin dengar cerita, ada ke orang lelaki dia minat perempuan, minat ke orang lelaki. Macam mana soalan? Nak kabur tu tak payah kabur gitu. Sebelum solat saya dah berkomor. Memang confirm dah, rasa tak ada dah makanan lekat celah gigi. Tapi bila solat ada makanan sikit rasa dalam mulut. Agaknya sisa makanan yang terlekat di gigi. Jadi saya harus buat macam mana? Telang ke sisa tu sikit je, tak banyak? Ke kena kemang hingga tunggu selesai solat? Betul ke batal tak solat kalau saya telang? Kerana saya kadang-kadang solat di masjid, jadi tak ada berus gigi, nak berus selepas makan. Duduk di masjid, makan di masjid, lepas tu tak ada berus gigi. Lepas tu nak semayang, ada makanan celah ni. Bila ada makanan celah gigi dalam semayang, dia kata boleh telang. Sebab duduk dalam mulut. Ke kena kehek? Jawabnya, kalau kita yang sebaik-baiknya kita ludah. Nasi tu kita ludah dalam kocek kita, tak apa. Kalau kita dalam masjid, dalam ludah atas haram. Dalam kocek. Orang dulu-dulu atas baju, kalau air liur dia ada benda, dia ludah di baju. Air liur bukan najis, faham tak? Tapi kalau kita semayang atas tanah, sunat kita sudah belah gigi. Kita semayang atas tanah, tapi patah ke dalam hutang tak, ada nasi, sudah belah gigi. Buat gitu. Tapi atas surat tangan buat tu gitu. Bang atas muka je kaki tak apa. Tak boleh. Jadi dalam semayang, ludah dalam ni, atau ambil sapu tangan, ludah dalam tisu dalam sapu tangan, buh balik dalam kocek. Bukan tiku nasi, faham? Tak ada masalah. Dia kata nak telang batal semayang. Melainkan dia telang 2 kali, maka tak batal semayang dia. Tu tak? Dia telang 2 kali tak batal semayang. Kalau kita semayang, kita telang sekali, batal semayang kita. Kita semayang, kita ada nasi, kita telang. Bila telang batal. Lepas tu telang pula batal. Dah batal dah, batal dah. Bank tanya. Jangan marah gurau.
Adakah diterima ibadat saya jika ibadat saya dilakukan bukan kerana Allah tapi kerana takutkan azabnya? Ya, diterima. Yang tak bolehnya kerana dunia. Niat semayang kerana nak piti, kerana suruh orang kata bagus, suruh orang kata pandai, tak boleh. Tapi kalau kita nak kerana Allah, kerana syurga, kerana takut neraka, kerana takut azab, tu tak apa. Yang paling tinggi sekali lillahi rabbil alamin, kerana Allah semata-mata. Faham? Yang kata dak sok, dia yang kata tak boleh tu, tak ikhlas lagi, itu maqam tasawuf. Dalam syariat dikira ikhlas dah. Faham tak? Jangan ambil cerita maqam tasawuf masuk dalam maqam syariat, jadi peling orang. Yang kata niat mesti kerana Allah. Kalau kerana syurga tak boleh. Kalau kerana bidadari tak boleh. Kerana pahala tak boleh. Hak tu maqam tasawuf. Faham? Bukan maqam syariat, maqam hakikat. Maqam syariat ni dikira ikhlas dah. Jangan kita niat nak kepada dunia. Baru dia panggil riak situ. Apakah maksud hujjatul Islam? Macam kita tengok Imam Ghazali, hujjatul Islam. Maksudnya ulama ini dapat taraf hujjatul Islam, ialah Islam ini menjadikan dia sebagai sandaran di dalam mempertahankan agama. Sehingga mana orang kafir tidak berani bertentang dengan orang Islam kerana adanya dia, kerana fatwa-fatwa dia, kerana pandangan-pandangan dia. Sehingga kalau habis orang-orang yang nak menentang agama Islam, dia panggil orang ni hujjatul Islam. Dia jadi hujah bagi agama Islam. Tinggi maqam. Bolehkah saya paksa diri saya untuk melakukan ibadat sunat supaya ia menjadi serasi dan sedaging dengan saya? Adakah ia dikira mendapat pahala memaksa diri melakukan ibadat? Jawabnya tak boleh. Kerana pernah seorang sahabat dia nak paksa diri dia nak menebang-nebang dalam ibadat sunat, Nabi larang. Nabi kata aku lebih demo lagi, tapi aku semayang tak, aku berjalan tak, aku makan tak, puasa tak, nak aku bersyukuri tak, aku beribadah tak, tak boleh buat paksa lagu ni, tak molek. Faham? Lebih-lebih daripada para nabi tak boleh pula. Jadi dalam keadaan biasa sudah, jangan bermaksa-maksa. Saya ada sesama ketika solat ingus keluar ingus daripada hidung. Saya nak sedut ingus supaya masuk semula. Dah sedut ke dalam hidung, tapi tak dapat sebab hidung pula tersumbat. Pula dah. Jadi ingus meleleh sampai ke mulut. Macam mana ustaz? Adakah harus saya keluar daripada solat untuk kesat ingus? Ke tak apa, boleh kesat dalam semayang? Batal tak semayang saya? Jawabnya boleh kesat di dalam semayang. Dalam semayang ni bosah kata nak kesat ingus, nak kata ular pun boleh. Yang Nabi kata bila kita tengah semayang, mari ular yang berbisa sunat kita katak dalam semayang. Kapuk boleh katak kita dalam semayang. Jadi kesat ingus penting Ada pihak mengatakan duit pertaruhan dalam politik adalah judi. Bolehkah ustaz huraikan? Jawabnya bukan judi. Orang yang kata judi ni orang ni tak belajar ilmu fiqh. Faham tak? Jadi kalau kita tak tahu ilmu fiqh, jangan cakap bab fiqh. Gigi kata judi. Sebab apa dipanggil wang pertaruhan? Judi ni gini. Masing-masing peserta mengeluarkan wang dan wang itu dijadikan rebutan. Dan ni kalau orang yang menang pilihan raya ni, dia dapat tak duit tu? Dapat tak? Tak dapat. Tak dapat bukan judi. Faham tak? Duit tu nak buat bayar, untuk bayar kegunaan-kegunaan tertentu. Jadi judi ni kita buat keluar duit. Pasukan nak berlawan badminton, ada 4 pasukan. Bayar 100 belaka. Bayar 100 4 pasukan, RM400 ada. Siapa menang bahang 400 ni. Tu baru judi. Faham lagi? Ni bukan judi, bukan wang pertaruhan, pertaruhan judi tu. Dia buat tu supaya orang tak mandai-mandai saja-saja nak masuk attack. Jadi tak jadi kerjaan. Kalau dia buat free, semua orang masuk. Masuk attack dah calon je 14,000 orang. Dah. Jadi huru hara habis negara. Di akhir khutbah Jumaat terdapat doa. Adakah menadah tangan semasa doa tersebut adalah bid'ah dan mengaminkannya adalah bid'ah dalalah? Jawabnya sunat kita tadah tangan ketika imam membaca doa di dalam khutbah yang terakhir, khutbah yang kedua. Ustaz-ustaz yang kata bid'ah dalalah tu, ustaz tu bodoh. Faham tak? Kenapa kita kata bodoh? Kerana ulama besar-besar kata orang tu adalah orang yang juhala, orang jahil. Orang tu tak faham dengan syariat. Kita ajuk saja. Faham tak ni? Kita tanya sendiri dengan seorang mufti daripada Jordan. Dengan internet lah kita tanya, dengan email. Dia kata ini adalah pendapat orang-orang yang jahil, tidak belajar agama. Dia kata kalau kita nadah tangan,
Nak, tu imam tu kata Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat. Kita duduk bawah amin, amin. Dia kata ni bid'ah dalalah. Tak, ini ada pandangan Wahabiyah. Puak-puak Wahabi yang tidak harus kita pakai, tidak harus kita masuk selit di dalam masyarakat. Pandangan-pandangan yang terlampau taksub, siapa tak tahu ke benda, memecah belahkan masyarakat. Jadi kita balik ikut pada ulama-ulama yang rendah diri. Ulama-ulama yang rendah diri inilah yang biasanya mereka ini takut kepada Allah. Jadi tak ada masalah. Perkara tak ada tangan masa khatib ni balah lama dah. Di Fatani tu dibuat munazarah, satu perdebatan antara kaum Wahabi dengan ulama-ulama mazhab 4. Kalah semua dah. Pandangan-pandangan Wahabi ni rupanya bila kabarkan orang awam je orang kata dia betul. Bila berhadapan dengan ulama mereka tembak lagi habis. Tak kuat hujah rupanya. Jadi hukumnya kita nak tak ada tangan pun boleh, tak ada tangan pun boleh. Nampak? Kerana ulama-ulama kata ini adalah kias. Mereka ni puak-puak ni nak tolak kias. Bila tolak kias maka hukumnya punah jahanam habis agama. Kita pergi mana-mana masjid kita, tok guru kita dia akan tulis Islam itu adalah Quran, hadis, ijma' dan kias. Faham tak? Apakah hukum beli insurans nyawa? Jawabnya, kalau mengikut kaedah yang bukan Islami, hukumnya haram. Tapi kalau mengikut kaedah yang Islami, hukumnya makruh. Apa makruh? Sebab kadang-kadang boleh membawa kepada kita yakin dengan duit. Oh, senang dah aku apa semua, jadi syirik pula. Kaedah tu Islami dah, kaedah tu Islam dah. Tapi kita rasa tak susah dah nak aku, kalau aku ada gitu gini mati bila-bila. Pasal apa? Kita duk rasa yakin dengan duit yang ada dalam insurans. Akhirnya hilang Allah, pergantungan pada Allah tak ada. Batu dak apa comel insurans seperti ini. Faham tak? Dak apa comel. Batal ke dak solat kalau telang air liur? Takkan nak kehek? Dah buat apa ni? Dak boleh kehek? Boleh. Dah telang, dak batal. Dia yang kata kehek air liur ni yang ada benda lain. Tak boleh nak telang, ada nasi. Telang batal. Kalau tak ada nasi, air liur saja telang, tak ada apa. Tak ada takbir tu telang dah. Tegong, tak ada apa. Ilmu hitam termasuk dalam perkara yang membatalkan iman tak? Ya, dia termasuk dalam perkara syirik. Percaya kepada ulu balang, jin dan sebagainya boleh beri manfaat, ini semua syirik belaka. Ada orang kata onani boleh sebab nak elok daripada perzina, tapi setahu saya onani haram. Jawabnya hukum onani adalah haram. Tak boleh. Tak apa tak guna haiwan untuk tujuan kajian seperti eksperimen pembedahan. Ya, dibenarkan. Melainkan haiwan-haiwan yang dihormati syarak tak boleh. Iaitu boleh buat haiwan-haiwan yang sunat dibunuh. Nampak lagi? Dia dalam haiwan ni ada haiwan sunat dibunuh, haiwan yang haram bunuh. Di antara haiwan yang haram bunuh katak. Jadi katak tak boleh buat belah katak di makmal tak boleh. Dalam Islam ulama larang. Binatang yang sunat bunuh. Seperti maknanya binatang-binatang sunat bunuh benda lagi. Binatang yang menggigit orang dan sebagainya. Boleh lah. Ular dan sebagainya. Soalan seterusnya. Apakah hukum pertandingan tinju, gusti dan toma yang biasa diadakan? Baik. Jikalau maknanya mencederakan pada adatnya, hukumnya adalah haram. Sebab tu dalam tinju mesti pakai sarung ni. Pelindung muka ni. Kerana mencederakan, walaupun dalam latihan memang jenis mencederakan, maka tidak dibenarkan permainan seperti itu. Begitu juga gusti dan sebagainya. Tapi ada adatnya bukan mencederakan, tapi hari itu tercedera. Itu tak apa, macam main bola. Bukan main bola jenis sepak orang, tapi hari itu tersepak orang, baru boleh permainan seperti itu. Tapi kalau jenis memang sepak orang nak suruh cedera, maka tak boleh daripada awal lagi. Apa hukum orang Cina dalam ceramah dibaca ayat Quran dan hadis? Sekarang ini kecoh pasal ini. Ulama kena tegur ke? Jawabnya, tidak boleh kita halang orang kafir membaca ayat Quran ataupun menterjemahkan Al-Quran. Pemerintah umat Islam hanyalah wajib menghalang orang kafir daripada memegang Al-Quran. Kalau dia pegang Al-Quran, tak boleh. Walau baik lagu mana pun, tak boleh. Kena ambil tangan daripada tangan dia Al-Quran. Sebab Nabi pesan, bila nak pergi negeri musuh, jangan bawa Quran, takut dia pegang, takut orang kafir pegang. Jadi tak payah bawa Quran nak pergi Amerika, Jepun dan sebagainya. Jadi kalau orang kafir baca betul, maka tak boleh larang. Tapi kalau ada orang kafir dia baca Al-Quran, dia terjemah letak bukan sekali, barulah orang Islam wajib bertindak, iaitu menghalang daripada mengulang perbuatan. Faham lagi?
Penyakit was-was saya semakin kronik. Kadang-kadang saya ambil wuduk sampai 2-3 kali. Tolonglah saya ustaz, beritahu tip macam mana nak buang sifat was-was ni. Jawabnya membuku dalam plastik, melepor terus dalam tos apa. Senang je. Was-was ni. Buh dalam supik, ikat, piung lepor kot tiga. Tapi masalahnya orang was-was ni dia sayang dengan penyakit dia. Bila kita beri petua, dia tak mau ikut. Dia nak berobat lagu mana? Nah, doktor kata lepas makan 1 biji, sebelum tidur 1 biji. Nah, dibahan 1 minggu 1 biji. Dia malah makan abang tak baik. Lepas tu kau duduk pergi klinik bayar. Nah. Baik, was-was ni banyak tepat. Ambil wuduk sampai 2-3 kali. Kita mula-mula sekali ingat. Berdiri nak ambil wuduk, ingat dalam hati. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kali gini dalam tanda baca luar kat pintu tanda. Dan ingat dalam hati, hari ni aku mulai tidak akan layang lagi was-was syaitan. Ingat dulu cara nak berubat. Masuk kita basuh tangan. Tak payah niat. Faham? Lepas tu komo, masuk air ke hidung, tak payah niat. Kemudian kita buka air, kita jangan pakai cabut dengan tangan. Pakai buka air tadah. Faham tak? Lepas tu kita niat. Jangan jamuh muka. Air kena di muka baru niat. Aku niat mengambil wudu. Lepas tu gonyoh. Lepas tu mari syaitan kata kat ni tak kata niat dulu basuh ke dia, tak salah yang. Lepas tu kita basuh tangan sampai tangan kiri pula syaitan kata siku tangan kanan sikit gitu. Tak salah yang. Tak? Nak buat kan? Kita pun basuh kepala, basuh telinga apa semua, basuh kaki kanan, basuh kaki kiri. Habis dah berdoa kepada Allah. Syaitan kata tumik tu sikit lagi tak kena. Faham? Kita pun jawab, aku kena dah mu nak apa, mu nak kacau aku. Faham? Syaitan bila kita kata aku kena, dia lari selalu. Lepas tu dia kata kat ni sikit lagi, tak usah layan lah. Kita buat walaupun tak rata sungguh, kita kira rata sungguh juga. Masuk 2 minggu, baik obat, baik penyakit. Faham? Dia kena buat gitu. Jangan layan sama, jangan layan. Pok Mang ni pula ni. Kau ikut ustaz tu abang ustaz ke? Ada gak soalan. Ke siapa dia cerita sikit? Mak saudara saya kirim salam kat dia. Ada anak juga Pok Mang ni. Jawabnya orang kampung dekat dengan kampung kita. Kampung kita ni alik sekolah ni dekat alik sekolah alik tang ke Batu Surat ni, Rambau tu. Pok Mang ni ada ke Patah. Bukan adik-beradik, tak ada kena-mengena. Cuma dekat je. Bapa kuliah ustaz di Bukit Bading, ustaz perkena ustaz benda ni. Ustaz garang. Beza dengan kuliah ustaz kat lain. Saya perasan sejak daripada BCD yang tajuk Ikan Dukang sampai sekarang, kalau kitab Farahatul Salik ustaz mesti ganah. Ke jemaah Bukit Bading ni ramai umno dia kata. Mu ni politik saja. Dia kata sebab apa kita kuliah di Bukit Bading bekeng-bekeng ah. Dia nak orang di atas kitab. Di atas kitab, kitab Farahatul Salik ni kitab bicara hadis, kupasan hadis. Yang kebanyakannya kezaliman, kemaksiatan yang dilakukan oleh orang sekarang. Bukan kerana apa. Dan kemudian keadaan orang-orang belah hulu ni, dia tak sama belah bandar gini. Orang hulu ni dia payuh sikit. Kalau mana kita gerak dia tak bangun. Dia kena tang kau cengar atas kepala baru bangun. Orang darat tidur kan? Tidur sedap. Orang bandar setuh sikit bangun selalu. Dia gitu. Jadi bukan kita sengaja dah. Memang lagu tu. Macam orang ngai lah. Unjang khisi. Unjang muduk, takkan mata kain sama. Perambut lain-lain. Orang ngai udang galah dengan ngai kakak putih. Senjoh lain. Udang galah makan letak ini. Memang tak boleh lah. Tidur situ tak apa, tak boleh sekau udang galah. Dia kasar nak main kat ibu gelama boleh letak kuat. Kalau letak sikit tak lekat.